Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam rangkuman berita seminggu yang membawakan berita-berita terkini di Pahang bersama saya Nurul Ain Nadirah Fashaluddin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah berkenan berangkat melawat keluarga mangsa lemas di Kampung Kuala Kujan, Jalan Teriang, Temerloh, Khamis lalu. Turut berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda turut berangkat bagi menyertai misi mencari dan menyelamat mangsa dengan menaiki bot Jabatan Bomba dan Penyelamat di sekitar kawasan kejadian. Dalam lawatan ini, Seri Paduka Baginda turut berkenan mengurniakan sumbangan pribadi kepada keluarga mangsa bagi mengurangkan beban mereka. Mangsa Muhammad Lokman Hamka 20 dari Kampung Kuala Kujan dipercayai lemas selepas terjatuh ke dalam Sungai Pahang pada 27 November lalu. Sehingga kini difahamkan, mangsa masih belum dapat ditemui dan pihak berkuasa masih meneruskan operasi bagi mencari dan menyelamat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan bercemar duli berangkat melawat mangsa banjir di Raub Jumaat lalu. Baginda berangkat melawat mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Kampung Sengkelah, PPS Kampung Kuala Semantan, PPS Kampung Batu Talam, PPS Kampung Tersang dan PPS Kampung Ulusung. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang sempat bertanya khabar mangsa banjir yang mendiami PPS berkenaan sejak Khamis lalu selepas kediaman mereka dinaiki air. Baginda kemudian turut berkenan mengurniakan sumbangan kepada mangsa banjir untuk meringankan beban mereka. Sementara itu, berdasarkan aplikasi Info Banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua pusat pemindahan banjir di Raub sudah ditutup selepas kejadian banjir di kawasan berkenaan pulih sepenuhnya. Kerajaan Pahang mencatatkan lebihan kutipan hasil sebanyak 33 juta ringgit setakat hari ini berbanding jangkaan kutipan sebanyak 744 juta ringgit sebelum berakhirnya tahun ini. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail berkata, Kerajaan Pahang telah menerima bayaran kutipan hasil sebanyak 31.7 juta ringgit daripada Kerajaan Persekutuan baru-baru ini. Kita ada menerima kutipan hasil cukai tanah Persekutuan sebanyak 31.7 juta ringgit. Dan ini menjadikan kutipan hasil kerajaan negeri berjumlah 777 juta. Manakala sasarannya 740 juta. 744 juta pada tahun lepas dan ini sudah ada lebihan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pusurujaya Tanah Persekutuan kerana telah melunaskan cukai, namun masih ada berbaki 20 juta lagi. Saya harap kerajaan persekutuan ataupun PTP dapat menjelaskannya sebelum 31 bulan 12 ini. Beliau berkata, ini menjadikan kutipan hasil Kerajaan Pahang setakat ini adalah sebanyak 777 juta ringgit dan ini merupakan satu kejayaan semua pihak. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia dan kempen Let's Do It Right peringkat negeri Pahang tahun 2020 di Padang Awam Tanah Rata Majlis Daerah di Cameron Highlands Jumaat lalu. Kerajaan Pahang sedang melaksanakan Ops Bertam atau Ops Lestari 2 bagi bertindak menghentikan aktiviti pencerobohan tanah haram sepanjang rezap jalan dan sungai di Lembah Bertam di sini sejak 2 hari lalu. Operasi yang dijangka berakhir Jumaat ini membabitkan sebanyak 98 lot tanah seluas 34.28 hektar yang telah diteroka secara haram. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail berkata, operasi yang membabitkan pelbagai agensi penguatkuasa itu setakat ini berjalan lancar dan mendapat kerjasama daripada peneroka tanah haram. Ada di antara mereka yang membuka sendiri kemah-kemah plastik dan tidak ada masalah yang besar kerana mereka memahami mereka meneroka tanah kerajaan secara haram. Berbanding dengan operasi penguatkuasaan di Sungai Icat tahun lepas
di mana kita mendapat bantahan yang begitu hebat daripada pihak peneroka haram ini, dan di Awak Bertani tidak ada masalah, ianya berjalan dengan begitu baik. Jadi saya ucapkan terima kasih terutamanya kepada peneroka yang telah meneroka tanah tersebut, dan apabila diminta untuk mengosongkan kawasan tersebut, mereka telah mengosongkan secara sukarela. Dan juga terima kasih saya kepada pejabat tanah Cameron Highlands, kepada agensi penguasa PDRM, PGA dan semualah yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Beliau berkata demikian ketika sidang akhbar selepas majlis penyampaian kunci Rumah Rakyat Pahang RRP di Kampung Manson di Cameron Highlands di sini Khamis lalu. Seramai 19,254 orang calon Sijil Pelajaran Malaysia SPM di negeri ini menerima insentif pembelajaran secara online dengan nilai keseluruhannya sebanyak RM962,700. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail berkata, insentif tunai sebanyak RM50 ini diberi kepada semua calon SPM di seluruh negeri ini melibatkan 11 buah daerah merangkumi 14 buah parlimen, 42 Dewan Negeri dan 214 buah sekolah. Ini adalah sebagai tanda ingatan ikhlas daripada kerajaan negeri untuk menyuntik semangat anak-anak kita yang akan menduduki peringkat SPM pada bulan Februari nanti. Turut hadir Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakaruddin Muhammad Arif, Pengarah Pendidikan Pahang Tuan Haji Zaimi Abu Bakar serta Barisan Exco Kerajaan Negeri Pahang. Sebanyak 100 buah rumah akan dibina dalam projek Rumah Rakyat Pahang RRP di negeri ini pada tahun hadapan oleh Kerajaan Pahang berbanding 98 buah pada tahun ini. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail berkata, kerajaan negeri akan menambah sebanyak 2 buah rumah menjadikan jumlah keseluruhan rumah RRP yang akan dibina pada tahun hadapan 100 buah. Dan kita nak siap tahun 2021, 100 unit tu kita nak siap pada tahun itu juga. Itu hasrat kita lah. Dan saya rasa ini tidak mustahil. Kerana di sini boleh siap. Saya umumkan Februari 2020 Rumah Rakyat Pahang ni. Tapi awal Disember dah siap. Sementara itu, seorang penerima Cik Suryati Suna yang mewakili ibunya Puan Nurhayati Bedak dari Kampung Manson Cameron Highlands berterima kasih kepada Kerajaan Pahang kerana memberi rumah percuma ini kepada keluarganya. Jelasnya lagi, dia mewakili keluarganya berasa amat lega dan bersyukur kerana ada pihak yang sudi membantu dan membina sebuah rumah baharu yang lebih selesa dan selamat. Kerajaan Pahang menafikan berita tular berkenaan pelaksanaan Targeted Enhanced Movement Control Order TEMCO di daerah Kuantan, Pekan dan Bentong berikutan 1 kes positif di daerah Kuantan. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Pahang, Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak, menerusi kenyataan media berkata, Jawatankuasa Task Force COVID-19 Negeri Pahang sedang giat melaksanakan proses pengesanan kontak rapat dan sedang membuat penilaian risiko terhadap kes ini. Beliau yang juga Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan berita palsu dan merujuk kepada saluran rasmi untuk maklumat yang tepat. Sementara itu, beliau meminta orang ramai sentiasa patuhi SOP yang ditetapkan dengan mengamalkan penjarakan fizikal 1 meter, memakai pelitup muka terutamanya semasa berada di tempat awam, mengelakkan kawasan yang sesak, mengelakkan kawasan yang sempit dan mengelakkan bertutur atau bersembang dengan jarak yang dekat. Ahli Dewan Negeri di Pahang diminta memaklumkan segera kawasan yang mengalami masalah gangguan perkhidmatan telekomunikasi di tempat mereka untuk dimasukkan di dalam projek Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakaruddin Muhammad Arif berkata, dalam perancangan jendela sebanyak 191 menara telekomunikasi baharu akan dibina di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi mengatasi masalah liputan. Katanya, selepas dikumpul semula maklumat itu, pihak SKMM akan membuat pembentangan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Barisan Exco Kerajaan Negeri Pahang dan beliau berharap ia dapat disegerakan dalam tempoh seminggu 2 lagi.
Taklimat berkenaan disampaikan oleh pengerusi SKMM yang berusaha Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik kepada 17 orang ahli Dewan Negeri termasuk daripada PAS. Sistem penarafan bintang bagi permis perniagaan yang sebelum ini dilaksanakan di Majlis Pembandaran Kuantan MPK bagi membudayakan norma baharu pandemik COVID-19 akan diperluaskan ke seluruh pihak berkuasa tempatan PBT di negeri ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang yang berhormat Datuk Abdul Rahim Muda berkata, tujuan sistem ini dilaksanakan adalah memberi penarafan dan pengiktirafan kepada permis mengikut kriteria yang ditetapkan. Dan ini merupakan saya rasa PBT pertamalah yang melaksanakan pengiktirafan kepada premis-premis perniagaan bertujuan untuk memberikan penarafan dan pengiktirafan kepada premis mengikut kriteria dan SOP telah ditetapkan. PBT dalam membendung wabak COVID-19 daripada terus menular di premis-premis perniagaan. Setakat ini kita dah buat sebanyak 69 pemeriksaan telah dibuat, dan pada hari ini kita bagi dua lah, itu Pusat Menjaja Bukit Sekilau dan juga Hotel Zenith. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan sijil penarafan bintang permis perniagaan berkaitan pelaksanaan norma baharu semasa pandemik COVID-19 di Hotel Zenith di Kuantan Rabu lalu. Beliau berkata, sistem rating ini diwujudkan untuk memastikan keyakinan masyarakat ke atas permis perniagaan yang mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Laporan itu tadi mengakhiri rangkuman berita seminggu pada kali ini. Jangan lupa patuhi saranan Kementerian Kesihatan Malaysia dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Teruskan bersama Pahang Media untuk mendapatkan pelbagai berita dan maklumat terkini di negeri Pahang. Jangan lupa like, subscribe dan share Pahang Media di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Anda juga boleh mendapatkan berita terkini di Pahang menerusi portal pahangmedia.my. Baiklah, sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.